Al-Karim, amma ba'. InsyaAllah begini kita dengar beberapa buah hadis mengenai solat berjemaah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu minas salati fil jam'ah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap solat yang ditunaikan secara berjemaah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna Allah tabaraka wa ta'ala la ya'jabu minas salati fil jam'i. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahawa saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala kagum terhadap solat yang ditunaikan secara berjemaah. Alhamdulillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadlu salatir rajuli fil jama'ati ala salatihi wahdah bid'un wa 20 darajah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang bersama jemaah mengatasi solatnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang bersama jemaah mengatasi solatnya bersendirian sebanyak 20 lebih darjat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seseorang itu secara berjemaah, solatnya di rumah atau di kedai kali ganda. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat seorang itu secara berjemaah digandakan berbanding solatnya di rumah atau di kedai sebanyak 25. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu fi jama'atin ta'dilu 25 salatan fa idza sallaha fi falatin fa atamma ruku'aha wa sujudaha balaghat 50 salatan. Sayyidina Abu Sa'id berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat secara berjemaah menyamai pahala 25 solat. Apabila solat itu ditunaikan di padang pasir dan dia menyempurnakan rukuk dan sujud, yakni membaca tasbih dengan tenang, maka pahala menjadi sama seperti pahala 50 solat. Sayyidina Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala solat secara berjemaah menyamai pahala 25 solat. Apabila solat itu ditunaikan di padang pasir dan dia menyempurnakan rukuk dan sujud, yakni membaca tasbih dengan tenang, maka pahala menjadi sama seperti pahala 50 solat. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin wala la tuqamu fihimus salah illa qad istahwaza alaihim syaitan fa alayka bil jama'ati fa innama ya'kulu adh-dhi'bu al-qasiyah. Sayyidina Abu Darda berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan makan kambing yang terpinggir, sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana kampung atau pendalaman yang ada 3 orang dan mereka tidak mendirikan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka.
Hendaklah kamu mengambil berat akan solat berjemaah. Serigala akan memakan kambing yang terpinggir, sedangkan serigala bagi manusia ialah syaitan. Ya, alhamdulillah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan solat berjemaah. Dan salah satunya hadis Rasulullah SAW menerangkan satu tempat ada lebih daripada 3 orang tapi tak lakukan solat secara berjemaah, maka syaitan akan menguasai mereka. Jadi kita sekarang ini diperintahkan supaya masjid tidak dibenarkan untuk berjemaah secara beramai-ramai. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita hidupkan jemaah-jemaah di rumah kita. Mana-mana rumah yang ada 2 orang, 3 orang atau lebih, kita solatlah secara berjemaah. Kan? Kerana kata Nabi, satu tempat tu ada 3 orang atau lebih, tidak mendirikan solat secara berjemaah, syaitan akan menguasai mereka. Jadi kalau rumah kita tak dilakukan solat berjemaah, takut-takut syaitan akan menguasai rumah kita. Akan berlaku macam-macam lah, pertengkaran, anak yang degil dan sebagainya. Dia rahsia untuk keluarga tu bahagia, dan kita lakukan solat secara berjemaah. Sekarang kita tak boleh datang solat berjemaah di masjid, kita solat berjemaah di rumah. Nanti kalau boleh datang masjid, kita datang masjid. Dan di rumah kita lakulah semayang jemaah untuk solat duha ataupun tahajud dan sebagainya, bersama-sama dengan keluarga kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan. Subhanallah.